di whiteboard. Apa nak cerita dekat kawan-kawan, apa nak cakap hari ni, nak share apa. Last week kita ada birthday Ainul, hari ni kita ada apa. Baru ada Rana dengan Syarafana. Okay, so boleh express apa-apa sahaja, apa perasaan anda pada pagi ini. Dah masuk bulan September, any new vision? Okay, apa benda yang anda rancang untuk bulan September? Kemudian dah nak buka sekolah rasanya, tapi mungkin untuk form 5 sahaja. Okey, tulis cepat. Kosong je whiteboard. Kosong je whiteboard. Tak ada nak tulis apa-apa. Jomlah tulis. Ada apa? Apa Syarafana tulis apa? Tak tahu nak tulis apa. Tulislah apa-apa. Hari ni happy ke tak? Ke ada sedih ke? Terlewat bangun ke? Dan sebagainya. Akif tulis apa? Akif tulis apa ni? Apa ni Akif? Macam mana nak baca ni? Macam mana nak baca ni? Semangat. Semangat Akif hari ni. Okey, bagus. Macam ni lah. Hai semua. Kita bertanya khabar kejap. Ada smiley. Okey. Lapar. Asyik-asyik lapar je kan. Aduh, bangun pagi-pagi lapar. Okey. So, kita dah ada apa lagi? Okey, tak apalah. Kita tunggu kejap mana-mana yang nak isi kemudian kita isi Jadi, kita masuk kepada apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, jadi kita dah habiskan kita punya bab sukatan serakan. Okey, kita dah habiskan bab sukatan serakan. Hari ini kita masuk kepada bab yang baharu, bab yang anda pernah belajar sebelum ni sebenarnya, di mana kita ada peristiwa. Apa ni, kita cari ke barang kalian. Okey, dalam bab ini ialah bab ke barang kalian. Okey, so pada whiteboard tu, whiteboard lagi kan. Kita balik kepada dah kenyang Alah, jealousnya siapa yang dah kenyang tu. Saya pun tak makan lagi juga ni. Okey, so dekat whiteboard tu kita dah masuk tajuk kan. Kita kata kita belajar ke barang kalian. Okey, so sekarang pada whiteboard tu you tulis apa-apa sahaja yang you tahu tentang ke barang kalian. Ni apa ni Rana? Okey, tulis apa-apa sahaja yang anda tahu tentang ke barang kalian. Anything. Bila sebut ke barang kalian, apa benda yang terlintas dalam pemikiran kamu, itulah yang kamu tulis di whiteboard. Hello Noha. Okey, cepat-cepat ada apa? Fikir balik. Bila ke barang kalian, bila belajar ke barang kalian Belajar ke barang kalian form 1 ke, form 2 ke? Tulislah form 1, form 2. Yes, Rana kata chances. Bila sebut ke barang kalian, dia fikir chances. Okey, selain dari itu, jawapan siapa lagi yang ada? Sikit je ni baru. Okey, lagi, cepat. Apa lagi yang terlintas dalam kepala kamu bila kita sebut ke barang kalian? Baru ada 13 orang. Okey, yang masuk lambat tu kawan-kawan tolong bagi semula link whiteboard kita. Kita tengok lagi ada apa lagi. Ada apa lagi? Chances je. Itu je. Kita tengok Arif tulis apa ni? Besar kemungkinan. Besar kemungkinan. Berapa besar kemungkinan? Okey, sesuatu tu berlaku. Lagi Masya tulis apa? HM tu apa Masya? Gitu Okey, lagi. Saya tak nak kosong. Saya tak nak slide kosong. Ke barang kalian kecil. Okey, ada ke barang kalian kecil. Ni ada chances, ada 50-50. Okey. Kecil kemungkinan. Apa yang kecil kemungkinan? Nanti kita tengok. Saya nak semua whiteboard ada isi. Tak nak yang kosong. Arif tulis ada besar kemungkinan, ada kecil kemungkinan. Okey.
Lagi. Cepat. Amira ada 2 whiteboard tu. Kosong lagi 3 whiteboard Amira ni. Oi, tamak Amira ni. Okey, cepat. Tak nak kosong. Ni Amirah lagi seorang ni. Kosong lagi ni. Ada apa lagi? Mustahil. Apa yang mustahil? Okey, ada benda yang mustahil. Betul tu, ada benda yang mustahil ni. Nanti kita tengok. Masya tulis apa? Okey. Alright, lagi. Kebarangkalian kecil ni. Siapa lagi kosong ni? Tengku Nur Aisyah kosong lagi. Sofia kosong lagi. Noha, Farah, Dini ni kosong lagi. Cepatlah isilah apa-apa. Takkan tak ada apa-apa yang terlintas dalam pemikiran anda apabila kita sebut kebarangkalian. Okey, kita sebut kebarangkalian, apa yang keluar? Apa yang keluar dalam kepala anda? So, anda keluarkan di whiteboard ni. Tak ada dah? Itu je? Itu je? Peristiwa apa yang kita selalu guna untuk cerita kebarangkalian ni? Peristiwa apa? Benda aktiviti apa yang kita selalu guna untuk contoh cerita kebarangkalian ni? Apa Akif tulis apa? Ada peristiwa bergabung. Dah ada peristiwa bergabung. Lagi? Ada yang diam je dari awal sampai akhir. Tak ada tulis apa-apa pun. Ada besar kemungkinan, kecil kemungkinan, Aisyah kata. Lagi tak ada dah? Tak ada dah? Bila kita cerita kebarangkalian, ada je satu aktiviti yang kita duk sebut. Lambung ni, lambung tu. Peristiwa apa tu? Lambung apa selalu dalam kebarangkalian ni? Asyik-asyik lambung 2 benda tu. Satu tu bentuk dia lepeh gitu. Satu lagi tu bentuk dia macam ada 3D. Yang lepeh tu pun 3D juga tapi dia lepeh lah. Okay, tak naklah sebut. Dadu. Kita selalu cerita dadu kan? Lambung dadu. Bila lambung dadu? Yes, lambung shilling. Itulah yang saya maksudkan tadi. Yang lepeh tu shilling kan? Yang 3D tu dadu. Bagus Rana. So, bila kita lambung dadu, kita lambung shilling. Kita ada dia punya keputusan dia. Betul tak? Kita ada result dia kan? Lambung shilling kan? Okay, kita ada result dia. So, bila kita lambung shilling lah, katakan kita lambung shilling apa result yang kita akan dapat Apa result yang kita dapat bila kita lambung shilling? Cuba tulis. Okey, cepat-cepat lambung shilling agaknya apa result dia? Tak ada. Cepatlah. Saya tengah tunggu jawapan ni. Lambung shilling, apa result dia? Belum ada lagi ni. Lambat ni. Cepat. Tengok ni. Wah, bersandar tak bersandar dah keluar dah. Lambung shilling. Apa result lambung shilling? Ni. Ada kepala dan ekor. Okey? Ataupun bunga dan apa Bunga dan apa angka. Kepala dan ekor, bunga dan angka. Ada dua cara tulis tu kan. Okey. Boleh tak saya tahu? Kita tengok Arif punya whiteboard ni kan. Dia kata lambung dek shilling. Ada kepala, ada ekor. Saya nak tahu kepala dan ekor ni dikenali sebagai apa Dikenali sebagai apa? Result ni dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai apa? Ni ada 1:2. Apa benda 1:2 ni? Saya rasa saya tahu apa dia tulis. Okey? Apa yang kita panggil ni? Kepala ekor ni kita panggil apa kepala ekor ni? Cuba beritahu saya. Ni kepala ekor ni. Kita panggil apa kepala ekor ni? Result ni kita perkataan apa yang sesuai dalam bab ni untuk mewakili result ni? Ada 2 perkataan. 2 perkataan macam teka perkataan pula. Perkataan pertama ada 5 huruf. Perkataan kedua ada 6 huruf. Apa tu? Tak nak tulis di situ, buka mic pun boleh. Apa yang kita apa perkataan yang kita guna untuk mewakili kepala dan ekor ni? Ada dua words di situ, ada 2 perkataan. Perkataan pertama ada 5 huruf. Perkataan kedua ada 6 huruf. Apa tu? Cepat. Tak nampak jawapan. Masih kepala dan ekor. Dapat apa? Dapat apa? Kita tengok Akif tulis dapat apa. Tu panggil apa tu kepala dan ekor tu? Perkataan pertama start dengan R. Perkataan kedua start dengan S. Apa benda tu?
Kepala dan ekor ni dikenali sebagai dua perkataan. Perkataan pertama start dengan R. Perkataan kedua start dengan S. Apa benda tu? Ada tak jawapan? Ada barangkali ada ramalan, ada jangkaan rawat, entahlah. Ini yang mula-mula tadi kot, soalan mula-mula tadi. Cepatlah. Perkataan apa? Yes, ruang sampel. Tepukan untuk Marsha. Okey, jadi bila kita senaraikan semua kemungkinan result-result apabila kita melakukan satu aktiviti yang ringkas. Contohnya aktiviti kita lambung duit shilling. Maka bila kita tulis result-result dia, macam ni lah, Arif dah tulis dah result-result dia. Result-result ini dikenali sebagai kepala dan ekor. Okey, tapi cara tulis ruang sampel ni dia ada cara kan? Nak tulis ruang sampel ada cara kan? Apa cara dia? Kita berdasarkan Arif punya jawapan ni lah. Apa yang tak kena dengan sini? Ini Arif tak salah. Tadi saya tak suruh tulis ruang sampel kan? Tadi saya tulis result-result je. Saya pakai bahasa pasar je kan? Habis kalau saya suruh tulis ruang sampel, apa yang kita boleh edit pada jawapan Arif ni? Apa cara tulis ruang sampel? Kita tengok pakai slash ni ke? Pakai backslash ni ke? Kita pakai bracket macam ni ke? Ke ada cara lain ke? Kita boleh tulis kita punya ruang sampel. Ada lagi ruang sampel. Akif pun dah dapat ruang sampel. Jom kita tulis balik ruang sampel tu. Apa cara kita tulis balik ruang sampel yang ini? Macam mana? Ada tak ruang sampel? Ruang sampel. Ni ruang sampel. Okay, macam mana nak tulis ruang sampel kita lambung duit shilling? Cara yang betul untuk tulis ruang sampel kita lambung duit shilling. Yes, kita guna comma. Okay, Arif dah ada dah ideanya, dah keluar dah. Itu semua ialah previous knowledge anda, apa yang anda dah tahu. Okay, bukan belajar sekarang. Sekarang kita nak korek balik dulu apa yang anda dah tahu, yang dah masuk dalam you punya apa ni, ingatan kekal yang dah terpendam dekat layer bawah-bawah tu, kita nak korek balik tu. Okay, dia tukar backslash tu pergi ke comma dah betul. Tapi bracket tu betul tak kita pakai bracket macam tu? Betul tak kita pakai bracket macam tu? Kita tengok ada tak jawapan orang lain. Orang lain tak ada idea ni. Yang baru masuk tolong bagi dia link masuk whiteboard. Kita pakai kurungan macam ni ke? Fikir balik ruang sampel kita pakai kurungan, kita pakai comma untuk kita separatekan dia punya outcome. Okay, outcome-nya. Okay, the outcomes dia lah. Jadi betul ke kita guna kurungan macam tu? Cuba fikir balik, betul ke kita guna bracket macam tu? Dan tu apa tu? Macam ada konten dekat Farah punya ni. Cuba Farah tulis jelas sikit bagi kawan-kawan nampak. Apa cara tulisnya sebenarnya? Farah dah ada dah. Saya rasa kalau anda tengok pada whiteboard Farah mungkin dah ingat lah tu. Itulah cara tulis dia. Mana lagi? Tu apa tu? Ni panggil apa ni? Yang saya tunjuk dekat arrow ni. Kita kena pakai braces. Kita kena pakai yang ini. Kita tak pakai bracket biasa Kita pakai braces. Sebab dia sebenarnya adalah suatu set. Okay, dia Arif dah tukar. Yes, Arif dah tukar. Okay, so sikit lagi Arif. Kita akan tulis sama dengan S. Cuba tambah Arif. Sama dengan S. Itu adalah ruang sampel. Okey, itu adalah ruang sampel. Tambah Arif. Tambah sama dengan S. Sama dengan S huruf besar. Dan cara kita tulis outcomes kita dalam suatu aktiviti, kita pakai apa? Kita pakai tata tanda set. Ini ialah tata tanda set. Okey. Yang mana tadi yang ada bracket tadi? Macam ni. Okey, tadi macam lain je. Jawapan yang tadi mana Yang ada bracket, yang ada braces lepas tu bracket.
Okey, yang ada braces lepas tu bracket. Braces, bracket. Dah padam dah kawan tu tadi. Itu kalau aktiviti kita melibatkan yang bergabung. So kita dah ingat dah yang ni. Okey. Jadi apakah kebarangkalian mendapat kepala kalau saya lambung duit shilling? Apa kebarangkalian saya dapat kepala kalau saya lambung apakah penjodoh bilangan untuk duit shilling sebiji? Okey, apakah kebarangkalian saya dapat kepala kalau saya lambung duit shilling? Berapa kebarangkalian? Berapa kebarangkalian? Ni bracket. Berapa kebarangkalian untuk dapat kepala kalau saya lambung duit shilling? Yes, 50%. Okey, kebarangkaliannya ialah 50%. Tapi kebarangkalian kita guna cara percentage ke untuk tulis kebarangkalian? Apakah kaedah untuk betul 50%? Chancesnya ialah 50%. Tapi kita guna percentage ke untuk tulis kebarangkalian? Kita guna percentage ke? Kita guna kaedah apa untuk tulis kebarangkalian? Ada jawapan tak? Belum nampak jawapan? Cepat fikir, kita guna kaedah apa? Betul Akif, 50% betul, sama kemungkinan betul. Cuma cara penulisan tu, apa cara penulisan kita? Apa cara kita guna untuk tulis kebarangkalian? Macam ni. Okey, Syarafana dah tulis. Kita guna pecahan. Betul tak? Kita guna pecahan, ingat tak? Kita sama ada guna pecahan ataupun kita guna satu lagi selain pecahan. Selain pecahan, satu lagi cara yang kita biasa guna? Ada tak yang kita biasa guna kecuali melainkan 1/2 ni? Okey, selain daripada 1/2 ni, kita boleh guna satu lagi cara iaitu ni ada ni, pecahan 1/2 1/2. Okey, lagi. Ada lagi tak? 1/2. Kita tak tulis dalam bentuk nisbah kita tulis dalam bentuk pecahan. Okey, kita tulis dalam bentuk pecahan. Tapi betul konsepnya tu. Okey, dia ialah 1/2. Okey, selain dari 1/2, cara lain untuk kita tulis? Ada jawapan tak? Sini 0.5. Okey, 0.5. So kita dah ulang kaji apa? Kita dah ulang kaji macam mana nak senaraikan ruang sampel. Okey, lepas tu kita dah ulang kaji macam mana nak kira ke barang kalian, nak menulis balik ke barang kalian. Jadi kita balik kepada konten kita lah. Okey, kita balik kepada konten kita. Ini ialah konten kita hari ni. So dalam bab ini kita belajar apa? Kita belajar apa ya? Kita tengok ni. Kita belajar peristiwa bergabung. Okey. So bila peristiwa bergabung maksudnya ada dua peristiwa lah. Kalau sebelum ni kita lambung duit shilling sahaja. Sekarang mungkin kita buat apa? Kita ada duit shilling, lepas tu kita lambung dadu pada masa yang sama. Peristiwa bergabung. Kita dah tak cerita dah yang single-single tu sebab kita dah belajar waktu tingkatan berapa kamu belajar tu. Okey. So lepas tu kita akan kenal pasti apa itu peristiwa bersandar, apa itu peristiwa tak bersandar. Okey, apa maksud peristiwa yang saling eksklusif? Apa maksud tidak eksklusif? Dan kita akan kira ke barang kalian. So antara perkataan-perkataan penting yang anda kena tahu, okey, kita akan lukis gambar raja pokok dalam bab ni apa tu gambar raja pokok? Pokok maksudnya ada satu ni, lepas tu ada pecah dua, lepas tu pecah dua lagi. Kita lukis pokok macam tu lah kan? Kita lukis pokok macam tu. So maksudnya kita akan lukislah pokok ni dalam penyelesaian masalah kita. Gambar raja pokok. Okey, kemudian kita akan kira ke barang kalian. Yang ni kita dah sebut tadi kan. Itu ialah perkataan-perkataan yang anda perlu tahu. Kemudiannya, yang paling penting ialah ruang sampel lah. Yang kamu dah belajar dah sebelum ni. Okey, ruang sampel. So, kita pergi ke next one. Okey, kita pergi ke next slide kita. Okay. So dalam soalan ini, ini ialah suatu soalan rangsangan minda di mana kita tak buatlah sekarang kan. Lepas ni anda boleh buat duduk dengan adik ke, abang ke, kakak dan sebagainya. Kita boleh buat aktiviti ini. Okay, kita boleh buat aktiviti ini. So dalam aktiviti ini apa kita buat Kita sediakan shilling 10 sen. Kita sediakan shilling 20 sen. Lepas tu kita sediakan shilling 50 sen. Satu kotak kosong. Tak kisahlah beg plastik ke apa ke, kotak ke, masukkan ketika
tiga shilling dalam tu. So duduk secara berpasangan, duduk berdua. Okey, setiap seorang akan buat apa? Setiap seorang akan pilih sekeping secara rawak. Maksudnya tak tengoklah, masuk je tangan dalam tu, seluk-seluk-seluk, keluarkan satu. Okey, lepas tu kita catat. Contohnya yang ni lah. Yang pertama dapat 10 sen. Lepas tu letak balik. Letak balik. Lepas tu dah letak balik, ambil lagi satu. Okey, tengok lagi. So, kita catat. So, you ulang aktiviti ini. Mungkin lepas tu you dapat 10 sen dengan 50 sen. Okey, lepas tu lagi mungkin you dapat 50 sen dengan 20 sen. Dan seterusnya. Dia suruh ulang 25 kali. So, kita tak buat sekarang. Nanti kamu buat kemudian kamu ulanglah proses tu. So, bila kita dah ulang, kita pun boleh buat kesimpulan di situ sebenarnya. Okey, kita boleh buat kesimpulan di situ. Iaitu, saya rasa saya tertinggal something nanti jap. Okey. So bila kita keluarkan yang tu, kita ada dia punya result dia. Okey, kita ada result dia, iaitu kita punya kebarangkalian ini sebenarnya based on apa tau? Based on ini. Okey, based on ini. Iaitu NA darab NB. Ini NA darab NB adalah NS. Apa tu NA, NB, NS? N tu maksudnya bilangan. Okey, N tu maksudnya bilangan. S tu ruang sampel lah. Kita dah discuss tadi kan. Kita dah ingat balik tadi. Kita ada ruang sampel. Jadi NS maksudnya bilangan elemen. Okey, dalam ruang sampel tu. Sebenarnya ialah bilangan elemen dalam A. A maksudnya kali pertama kita buat cabutan dengan bilangan elemen dalam B ni. B ni. Okey, iaitu kalau kamu ulang proses tu sebanyak 25 kali pun, kamu dapati dia ada 9 outcome. Okey, 9 outcome-nya ialah 10 sen dengan 20 sen. Okey, lepas tu 10 sen dengan 50 sen. Lepas tu 20 sen dengan 50 sen. Tu dah 3 outcome kan? Lepas tu bila kita susun balik dia punya susunan tu, maksudnya kita buat yang mana dulu? Kita ada yang ni patah balik pula. So 50 sen baru 10 sen. Itu outcome keempat. 20 sen lepas tu 10 sen. Outcome kelima. 50 sen lepas tu 20 sen. Outcome ke-6. Okey, so ke-6. Lepas tu ada lagi susun dia kan? Ada susun apa? 10 sen dengan 50 sen pula. Ke dah ada 10 sen 50 sen tadi? Saya padam jap, tak jelas. Okey, so kita tengok kita ada 10 sen, 20 sen. Okey, lepas tu 20 sen, 10 sen kan? Lepas tu 10 sen, 50 sen. Lepas tu 50 sen baru 10 sen. Tu outcome dia. Okey, lepas tu kita ada apa? Kita ada 20 sen, 50 sen. And then 50 sen dengan 20 sen. Okey, 50 sen dengan 20 sen. Apa lagi yang kita ada? Tolong beritahu saya. Ada lagi ke? Ada. Tak ada dah? Itu je ke? Itu je? Ada lagi tak? Tak ada dah? Tak ada. So ada berapa outcome di situ? 6. Betul ke 6 outcome? Betul ke 6? 10, 20, 10, 50. Lepas tu 20, 10, 50, 10. Okey dah. Yang ni dah, semua dah. Okey, so dia ada 6 outcome di situ. Kenapa 6 outcome? Okey. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey. So kita tengok the next one dulu Kita tengok the next one dulu. Betul ke ni? Okay, kejap. Saya kena tukar pointer dulu Yang ni payah sikit. Okey. So kita ada darab-darab macam ni. Okey, dan kita tengok yang ni pula tau.
Kita tengok yang ni. Okey, macam mana kita nak senaraikan ruang sampel kalau dia melibatkan benda yang banyak? Kalau you nampak yang duit shilling tadi saya buat macam mana saya buat tadi duit shilling ada macam ni kan. Duit shilling pertama, duit shilling kedua, duit shilling ketiga. Saya akan buat first dengan second, lepas tu first dengan third kan. Lepas tu patah balik, lepas tu second dengan third. Kalau ada fourth, kita akan pergi first dengan fourth. Macam tu kan, kita ikut satu-satu. Okey. So, bila kita nak tuliskan dalam bentuk ni, kita kena pakai braces macam ni lah kan? Okay, kita kena pakai braces macam ni. So, oleh kerana kita punya peristiwa ni, ialah peristiwa kita ambil 2 kad. Okay, 2 kad tanpa pemulangan. Maksudnya dah ambil T, kita tak letak balik, kita ambil the second one. So, macam mana kita nak senaraikan outcome dia? Kita kena pakai bracket lah di situ. Kita kena pakai bracket di situ. Di mana kita ada apa ni? Kita ada mula-mula T. Lepas tu E kan? T lepas tu E. Okey, kita pun pergilah T lepas tu E. Okey, T lepas tu E. Keluarlah jawapan yang pertama ni kan? Okey, seterusnya? Seterusnya apa? Ya, seterusnya apa? Selepas TE ada apa? Hai. TK lah pula kan? Dah TE, TK lah pula. Okey, dah TE, TK pula. Okey. So, kita pergi TK pula. Mana? Lepas TK? TU. TU pula. Lepas TU? TN. TN pula. Kita habiskan T dulu. Okey, kita habiskan T dulu. Lepas dari tu, E lah pula kan? ET. Kita pergi EK. Kita ke kanan. Okey, kita ET. ET. Lepas tu? TK. EK. Lepas tu? EU. EU. Next. EN. Okey, dah habis E. Pergi apa pula? K. Pergi K pula. Okey, kita ada KT. Kan? Ke kiri kan? K dengan T. Lepas tu? KE. Lepas tu? KU. Lepas tu? KN. Okey, dah habis dah K. K pergi apa pula? Dah habis K pergi mana pula? Pergi U pula kan? U pula. U pula jadi the first one. U apa? U apa? UT. Lepas tu? UE. UE. Then? UK. UK. And then? UN. Dah habis dah U. Dah habis U. Lepas tu? N. N lah pula. Ada apa? NT. NT. Lagi? NE. NK. NK. NU. NU. Senangnya macam tu lah kita susun kan. Ikut. Jangan lompat-lompat. Nanti lompat-lompat tersilap. Ada berapa sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mana datang 20 ni? Betul ke 20? Betul. Betul tak kita senaraikan 20? Macam mana you tahu betul? Macam mana kita nak tahu betul ke kita dah senaraikan semua? Betul ke kita dah senaraikan semua? Ada tak kita cicir? Macam mana kita nak tahu ada tak kita cicir? Ini yang kita pakai tadi tu kan? And apa? Kita kira Rana kita kan ada formula ni tadi kan? NS sama dengan NA darab NB. NB kan? NA tu kali pertama kan? Kali pertama. Okey, kali pertama ada berapa pilihan? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kali pertama ada 5 pilihan. Okey, kali pertama ada 5 pilihan. Kali kedua? Kali kedua ada 4 je pilihan. Kenapa tinggal 4? Kenapa tinggal 4? Cari keyword je dalam soalan. Kenapa tinggal 4? Kenapa tinggal 4? 1 demi 1.
Dia tak pulangkan. Kan? Dia dah ambil satu, dia tak pulangkan. Betul tak? Dia dah ambil satu, dia tak Betul. pulangkan. Okey, kita tengok balik. Apa masalah kita tadi dengan slide yang pertama tadi tu kan? Kita tengok balik kita punya slide pertama tadi. Saya nak balik ke slide pertama. Yang ni tadi. Yang ni. Okey. Yang ni kenapa salah tadi Saya kata N darab N gitu kan? N darab N, tapi saya dapat 6 je tadi. Kenapa saya dapat 6 Sebab apa? Sebab duit ni dia letak balik. Tadi kita buat tak 10-10? Tadi kita buat tak 10 sen? Kita ada terlenik tak? Kita terlenik tak tadi? Tak ada kan? Tadi tulis. So tadi kita tak tulis, maksudnya seolah-olah kita dah ambil, kita dah letak balik. Kita tak letak balik. Sekarang kalau kita letak balik, jom kita senaraikan balik unsur-unsur yang ada. Mula-mula 10, 20 kan? Lepas tu kita ada 20, 10. Seterusnya? 10, 10. Lagi? 10-50. 10, 50. Lagi? 20-20. 20, 20. Lagi? 20-10. 20, 10. 20, 10 dah ada sini. 50-50. 50, 50. Okey, 50, 50. Lagi? 20-50. 20, 50. Lagi? 50-10. 50, 10. Lagi? 50-20. 20, 20, 20, 20 dah sini. 50-20. 50, 20. Kan? So ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah betul. Tadi kita dapat 6 je kan? Tadi kita dapat 6 sebab kita lupa apa? Kita lupa yang mana? Kita lupa 10, 10 ni. Kan? Ini kalau tak letak balik tak adalah 10, 10. Kita lupa 50, 50 ni. Kalau tak letak balik tak adalah 50, 50 gitu kan? Lepas tu kita lupa mana lagi satu? 20, 20. Sebab tu tadi kita dapat 6. Tapi tak apalah, kita biar dulu. Kita pergi the next activity dulu. Jadi masih valid tak formula ni? Kita tengok formula ni valid ke? Betul ke formula ni valid Kita tengok. Okey, kali pertama ada berapa pilihan? 3 pilihan kan? Ada 3 shilling kan? Ada 10 sen, ada 20 sen, ada 50 sen. Kali kedua ada berapa pilihan? Berapa pilihan? 2. Ini kan kita letak balik. 3. Kita letak balik 3 lah. Kita dah tengok dah duit tu. Kita keluarkan, kita seluk, kita tengok. Okey, 10 sen. Letak balik. Ambil yang kedua kan? Ambil yang kedua. Jadi kita ada 3 darab 3. Dan kita ada 9 outcome. Okey, ini kita dengan pengembalian. Pengembalian maksudnya letak balik lah. Okey, kita tengok pula. Kalau tanpa pengembalian, tak letak balik. Okey, tanpa pengembalian. Kalau tanpa pengembalian, dia punya NS adalah berapa? Dia punya NS ialah 6. kali pertama berapa option? 6. Kali pertama. Dah sabar, kita buat sikit-sikit Kali pertama ada 3 option kan? Kali kedua? 2. Sebab apa 2? Tak letak balik. Tak letak balik. So, kita tinggal berapa outcome-nya? 6. 6. So, you kena take note lah benda ni kena take note. Kalau dengan pengembalian, dia punya bilangan berapa selepas tu. Kalau tanpa pengembalian, dia punya lepas tu tinggal berapa. Okey tak? Okey ke?
Okey. Alright, kita pergi ke next one. So, kita pergi yang kedua tadi. Kita dah siap pun yang kedua tadi kan? Kita dah pergi yang kedua tadi. Okay, yang kedua tadi, the first one kita dah buat. Okay, the first one kita dah buat. Iaitu kita dah senaraikan. Kalau nak senang, kita buat kiri ke kanan. So, bila kita kiri ke kanan, kita bolehlah keluarkan semua kan? Okay, keluarkan balik semua Okay, kalau duit shilling? Ni, cerita duit shilling pula. Kalau duit shilling? Ya, duit shilling macam mana duit shilling? Apa outcome-nya? Apa Teacher. outcome-nya? Ya? Kenapa saya nampak gambar yang teacher present ni blur? Sama-sama. Oh, dia Kabur. mula nampak blur Okey, dia mula nampak blur. Kita bagi cara lain lah. Sekejap Okey, kalau dia mula nampak blur, maksudnya internet saya dah tak stable. Jadi kita pakai yang ni. Okey, kita teruskan kita teruskan. Alright, tengok share screen Tengok share screen, ada? Ada. Okey, dah. Nah, Arrow nampak? Ada arrow tak? jelas nampak. Okey. So, Zero tak ada. Arrow tak ada? arrow tak ada sebab arrow adalah pada display. Tak Tapi apa, boleh boleh. nampak je teacher. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi Boleh kalau nampak. you tengok dua-dua lah tengok saya punya kamera, tengok juga dekat share screen tu Okey. So yang Okey. kedua kita lambung duit shilling. Kita lambung duit shilling. Lambung duit shilling. So apakah outcome kita kalau kita lambung duit shilling? Dua keping duit shilling. Apa outcome yang kita ada? Pat. Ya? Mula-mula Mula-mula kepala-kepala. dapat apa? Kepala-kepala. Kepala-kepala. Ataupun Ekor. kepala ekor. Ataupun Ikut kepala. Kepala. ni outcome dia Okey, so apa yang kita ada? Kita ada kepala, mana bendanya? Angka. Okey, dia pakai A dengan G angka dan gambar. Ataupun angka gambar. Ataupun gambar angka. Ataupun gambar. Gambar-gambar. Gambar-gambar. So tengok dia punya nota di situ penting tu. Soalan tulis ruang sampel. Ruang sampel. Dia suruh senaraikan ruang sampel. Jadi kita wajib pakai tata tanda set. Okey, kita wajib pakai tata tanda set. Okey, seterusnya. Seterusnya apa? Seterusnya ialah praktiskan diri 9.1A. Okey, sekarang ni kita nak tengok sambil tu awak kena tengok screen saya punya kamera juga Awak kena tengok saya punya kamera juga. So, kalau dalam kes ini you tengok kita ada berapa buku sejarah ni Kita ada berapa buku sejarah? Kita ada 2 buku sejarah. Jadi buku sejarah ni ada 2, jadi eloklah kita letak S1, S2. Sebab buku je buku lain-lain kan. Buku sejarah tu walaupun katakanlah buku teks, tapi buku yang berbeza, betul tak? Satu buku Arif. Okey, satu lagi buku Amira, buku orang yang berbeza. So S1, S2. Okey, geografi ada satu je. G je lah kan. Matematik pun ada satu je. So M je lah kan. Okey. So sekarang ni pada whiteboard tu. Okey, pada whiteboard saya nak anda senaraikan. Mana whiteboard? Senaraikan kita punya ruang sampel untuk soalan pertama. Okey, pada whiteboard senaraikan kita punya ruang sampel. Okey, tolong senaraikan sekarang. Whiteboard tu saya dah tutup ke? Ada lagi kan? Ada lagi kan whiteboardnya? Okey, cuba senaraikan. Boleh pergi next page pun boleh, nak padam pun boleh. Kalau yang dah terkeluar masuk balik, pergi ambil link dekat kita punya chat tu. Okey, ambil link dekat kita punya chat. Baru ada 20, ada 4 orang lupa nak masuk kelas. Siapa tolong saya tengokkan 4 orang yang lupa masuk kelas tu siapa saya panggil. Dah pukul 11 dah ni. Okey, siapa tolong tengokkan? Sambil anda tuliskan jawapan, kita panggil yang dah terlupa nak masuk kelas ni. Pak Osman. Teacher. Ya.
Yang ni apa? Jamboard Ini whiteboard. Whiteboard.fi. Saya tak boleh masuk. Tak boleh masuk whiteboard. Kenapa? Okey. Sebab tak ada link. Haha. Tu saya dah minta kawan tolong masukkan link. Okey, tolong beritahu saya nama siapa yang tak ada. Siapa yang tak ada? Ada 19 ni. Alah. Tak ada yang nak tolong cekkan ke? Cepat-cepat cekkan. Tak payahlah saya ambil senarai nama. Dah ada. Ada 5 orang tak ada ni. Baru 19 sebab saya ada 2. Anik masih tak Nizam. sihat ke? Anik Emiza tak masuk. Niza dia sesama semalam. Oh, tak apa. Kita just tulis je nama dia. Kita tengok macam mana ya. Anik Mirza. Lagi. Ada 5 orang tak ada ni. Saya pun tak nampak ada orang mesej saya. Perempuan, siapa tolong cekkan perempuan siapa tak ada? Saya tak nak lah tik nama. Kalau awak tolong bagi tahu saya tak payahlah ambil senarai nak tik nama. Aduh, tulis senaraikan dulu dekat whiteboard tu. Senaraikan dekat whiteboard tu. Siapa? Syafiq, Airil. Seorang lagi. Orang yang sama je ni saya rasa. Syafiq. Seorang lagi. Awak 24 kan? Sekarang baru ada 19. Idina. Okey dah. Thank you. Jom kita tengok jawapan pula Kita tengok jawapan. Dah ada jawapan ke? Mana whiteboard saya? Oh, whiteboard saya terlindung. Okey. Tak ada nampak jawapan pun? Nampak Arif sikit. Kecilnya. Takut tak muat Pilih 2 buku je kan? SG. Kita ada S1, S2 kan? Kita ada S1, S2 kan? Kita ada 2 buku sejarah kan? Kita ada 2 buku sejarah. Kita buat S1, S2. Teacher. Ya. Teacher nampak tak jawapan saya? Kejap. Jawapan di sini yang ada jawapan cuma Arif. Sekejap Siapa lagi ni? Masya. Masya tak ada jawapan ni. Jawapan tadi. Noha. Ada Arif dengan Noha je. Dengan bawah ni. Yasmin. Itu je yang saya nampak. Aisyah. Yang lain tak ada jawapan? Rana. Kenapa teacher tak nampak saya punya Entah. Belum keluar kot. Lambat keluar kot. Ni Fatini. Fatini punya saya baru. dah tulis dah ni. Alamak. Kenapa tak ada? Lambat keluar teacher. Cari apa? Lambat keluar ke? Itulah saya pun rasa macam lambat keluar kot saya punya ni. Mungkin saya punya lambat keluar. Okey, tak apa kita tunggu jap. Okey, kita tunggu kejap. Tapi masih ada jawapan beberapa tu je. Dah siap ke belum?
S1, S2, S1G, S1M, S2, S1. Okey. Kita yang penting kita tengok berapa dia punya total ruang sampelnya. Cara tulis ruang sampel tengok Fatini punya ni. Dia belum tutup lagi tu. Ada lagi tu. Ada lagi tu. Okey, dengan Arif punya dah stop ke? Yang saya nampak masih bergerak-gerak adalah Fatini punya. Oh, Fatini dah terkeluar. Ya ke Fatini? Sebab tengok macam dah terpotong dah. Dah masuk balik dah. Dia mungkin line problem ni saya rasa. Danish. Ni Danish punya. Okay, yang ni Danish punya. Itu koma ke nak tulis S1 tu? S ada 2 Danish. Kalau boleh kita buat S1, S2 lebih jelas lah kan? Ini je ke? Apa ni, Aisyah salah guna braces lah Aisyah. Aisyah kena buat macam ni, macam Fatini punya ni. Macam Fatini punya ni. Ada braces besar, lepas tu dia ada pasangan-pasangan dia sebab kita pilih 2 buku. Okay, sebab kita pilih 2 buku. Ada pasang-pasang dia macam tu. Masya kurang. Masya baru nak cakap kurang, dia dah tambah dah. Okay. Satu ni, Arif dah siap 9 ke? Betul ke 9? Mula-mula ada berapa buku, lepas tu ada berapa buku? Kita tengok balik soalan kita. Kalau kita nak check kan jawapan kita. Mula-mula kita ada saya salah baca soalan ni. Ada satu je kan buku sejarah. Betul tak? Ada satu saja soalan buku sejarah. Saya dah bagi tahu kalau ada 2 buku kita buat S1, S2. Ini ada satu je buku. 1 sejarah, 1 geografi, 1 matematik. Okey, 1 sejarah, 1 geografi, 1 je matematik. Kalau kes yang ada 2 buku kita buat S1, S2. Tapi dalam kes ini ada 1 je buku dia. So kita tak perlu pakai S1, S2. Minta maaf, saya tak baca habis soalannya. Ubah sikit. Silap dah tu. Ubah yang mana? Ataupun kalau dah buat S1, S2 kita ubah soalan lah. Semua dah buat S1, S2 kan? Memang 2 buah ke? Bukan, dia pilih 2 buku. 2 buku sejarah kan? Dia kata Bukan. ada 2 buku sejarah. Mana ayatnya ada 2 buku sejarah? Dalam buku ni, dalam buku ni. Mengandungi 2 buah buku sejarah. Oh betul lah kan, 2 buah kan? Maksudnya saya copy tak habis lah ni. Yelah tu. Ada 2 ayat. Oh ni ada 2 buah buku sejarah. Itu yang saya ingat ada S1, S2. Tapi kenapa ayat saya tak ada Saya terpotong ke? Okey. Teruskan. Sorry. Saya ingat ada S1, S2. Tapi bila buat ni terpotong ke dia punya hurufnya? Okey, minta maaf. Banyaknya kesilapan S1, S2. Jadi kita nak kira jawapan, kita kena tengok macam ni Mula-mula kita ada berapa buku? Mula-mula kita ada 4 buku kan? Kita pakai ni kan? NS sama dengan NA darab NB. Betul ke ni? Mula-mula ada berapa buku? Mula-mula. Empat. 4 buku kan? Sebab ada 2 sejarah, ada 1 geografi, lepas tu 1 matematik. So lepas dah ambil 1 buku, tinggal berapa buku? Lepas dah ambil 1 buku, tinggal berapa buku? 3. So jumlah outcome-nya sepatutnya ada 12. Betul tak awak ada 12? Cuba kira. Kita tengok Akif punya. Betul tak ada 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, Akif punya ada 12. Okey, Akif punya ada 12. Kita tengok Arif punya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arif punya baru ada 9.
Dini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, Dini pun ada 12. Farah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, Farah pun ada 12. Fatini 1, 2, 3, 3 kali 4. Okey, 12. Fatini sebab dia dah buat 4, senang saya kira. Okey, kita tengok Nuha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nuha tak cukup tu. Ke saya salah kira? 11 je Noha. Hilang apa tu? Apa yang hilang? Macam mana boleh hilang tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sofia 10. Sofia 10. Syarafana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, Syarafana 12. Yasmin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. So macam mana nak mengelakkan kita terskip mana-mana? Tadi kita dah buat kan? Kita dah buat yang tekun tu kan? So kita ada S1, kita ada S2, kita ada G, kita ada M. Betul tak? So macam mana kita nak mengelakkan ada tertinggal tu? Kita buat macam ni kan? S1 dengan S2, lepas tu S1 dengan G, lepas tu S1 dengan M. Betul ke tidak? Lepas tu kita buat S2 pula kan? S2 dengan S1, S2 dengan G, S2 dengan M. Okay? And then kita buat pula untuk yang ketiga. Ketiga kita buat apa? G dengan S1, lepas tu G dengan S2, lepas tu G dengan M. Okay, akhir sekali kita buat untuk M pula. Kita buat M dengan G, M dengan S2, M dengan S1. So ada berapa arrow di situ? Ada berapa arrow di situ? Awak kira lah kan? Biru atas ni 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nampak tak? So total ada 12 arrow. Bila 12 arrow maksudnya ada 12 outcome lah. Okay, 12 outcome. So itu ialah outcome-nya. Okay, itu ialah outcome-nya. So saya padam tu jawapan dia. So cuba cek apa yang anda tertinggal. Okay, cuba cek apa yang anda tertinggal. Tapi saya rasa dekat whiteboard ni ada ramai yang tak menjawab ni. Nashif tak jawab, Danish tak jawab, Idina tak jawab. Idina macam mana dia boleh masuk? Tadi bukan kata dia tak ada? Saya dah jawab lah teacher. Nashif dah jawab? Tapi tak ada pun kat teacher punya ni. Kenapa tak ada Cuba screenshot, nanti kita hantar tau. Nanti hantar, screenshot dulu. Tapi tak apa, kita ada soalan seterusnya. Okay, kita ada soalan seterusnya. Ni tengok ada yang kosong-kosong ni. Amira sampai 3, 4, 1, 2, 3, 4. Amira sampai ada 4 tapi satu pun tak berjawab. Okay, satu pun tak berjawab. Boleh pergi next page boleh pergi next page. Kita tengok next question tau. Kita tengok next question. Okay. Senang sangat soalan ni. Jantina anak bagi keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Cepat sikit. Simple je ni. 2 orang anak. Ada berapa outcome? Mula-mula tengok anak pertama ada berapa kebarangkalian. Ada berapa outcome yang mungkin. Anak kedua berapa outcome yang mungkin. Lepas tu kita darab lah kan. Kita tengok dah ada jawapan ke belum? Kita tengok jawapan. Belum nampak jawapan, satu pun belum. Tengok Ainul dah terkeluar dah ni. Okay, Yasmin je. Yang saya nampak Yasmin je yang dah ada jawapan sikit. Okay, baru 2. Betul ke ada 2 je? Kita tengok dulu. Mana lagi? Syarafana dah ada jawapan sikit. Okay. Saya nak tahu yang lain-lain tu memang tak dapat tulis ke macam mana ke? Rana dah ada sikit. Okay. Okay, Masya dah ada sikit. L mewakili lelaki, P mewakili perempuan. Lagi. Okay, Arif dah ada sikit.
Kenapa macam sikit je dalam kelas? Dah ada 20 orang dalam kelas. Dia keluar masuk ke tadi? Okey. Siap tulis dalam panjang-panjang ni. 1, 2, 3. 3 outcome ke Rana? Betul ke 3 outcome? Okey, Yasmin dah siap. Okey, Yasmin dah siap. Syarafana pun dah siap. Siapa lagi yang dah siap? Okey, Noha pun dah siap. Nashif, dah nampak dah tu? Tadi tak ada ni, dah ada lelaki perempuan. Padam pula. Padam ke Nashif? Baru nampak ada lelaki perempuan tadi. Okey, ni jawapan Masya. Okey, Farah, braces Farah. Sama macam soalan atas, lupa braces. Okey, braces. Okey, ni Dini punya. Dini tutup braces Dini. Okey, Ainul. Okey, cantik dah. Ni Akif punya. Okey, cantik dah. Lagi siapa punya ni? Okey, kita tengok betul tak jawapan. Kita check tau jawapan. Okey, beritahu saya anak pertama ni mungkin lelaki atau perempuan. So macam tu jugalah, kita ada NS sama dengan NA darab NB kan. Okey, ini ialah anak pertama. Anak pertama ada 2 pilihan. Lepas tu yang ini anak kedua. Anak kedua pun ada 2 pilihan. Jadi totalnya ialah 4. Okey, 4. Jadi kita ada apa? Kita ada yang ini lelaki-lelaki, lepas tu lelaki perempuan atau perempuan lelaki atau perempuan perempuan. Okey, kebanyakan yang jawab dah betul. Okey, dah betul. Cuma tinggal yang braces sikit-sikit sahaja. Alright. So, baru nampak jawapan Idina. Okey, baru nampak jawapan Idina. Lepas tu Aisyah ni dah ada jawapan ni second page kot. Okey. Damia dah ada 2. Okey. Tak tahulah yang lain-lain ni tak ada ke apa ke ni. Atika ni, Danish dah keluar dah ni. Tak ada dalam kelas ke? Danish ada lagi dalam kelas ke? Atika Hidayah. Atika Hidayah, anda ada dalam kelas? Danish? Diam je ni. Tak ada dalam kelas ni. Kita dah nampak ke? Nashif punya. Ada nampak lelaki perempuan ni je. Ini je ke tulis? Tak ada lah, saya dah buat sampai habis lah. Kenapa dia keluar lelaki dengan perempuan je? Saya rasa internet Nashif kot. Sebab saya nampak orang lain punya jawapan. Tak apa. Screenshot tau, screenshot. Okay, screenshot Sebab jawapan orang lain saya boleh baca ni. Mana yang saya tak dapat baca, tolong screenshot kan? Bunyi apa tu? Okay, seterusnya. Seterusnya kita nak lambung dadu dengan shilling. Kenapa dia kena ada perkataan adil? Tolong beritahu saya kenapa dia kena ada perkataan adil. Ya, beritahu saya kenapa dia kena kata ada perkataan adil di situ? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kenapa kena adil? Adil maksudnya duit shilling tu dengan dadu tu dia tak berat sebelah. Okey, kalau berat sebelah dia akan cenderung dapat sesuatu nombor atau dia cenderung dapat gambar atau angka. Kalau adil maksudnya kebarang kalian dapat angka pun half, kebarang kalian dapat gambar pun half. Itu maksud dia adil. So kalau dadu yang adil maksudnya dapat nombor 1 ialah 1/6, dapat nombor 2 pun 1/6, seterusnya begitulah seterusnya. Okey, untuk kesemua nombor-nombor yang muncul pada dadu tersebut. Itu sebabnya dia ada perkataan adil. Okey. So kalau kita lambung dadu dengan shilling serentak, macam mana outcome kita? Okey, macam mana outcome kita kalau kita lambung dadu dengan ni ada sama. Ainul dah jawab lah adil sebab dia sama dia tak berat sebelah Okey, so kebarangkaliannya adalah sama. Okey, sekarang anda kena fikirkan macam mana nak senaraikan ruang sampel kalau saya lambung duit shilling dengan lambung dadu serentak.
Okey, saya bagi hint saya bagi hint. Kita boleh jawab soalan ni dengan dua kaedah. Boleh tiga kaedah. Satu, kaedah satu kita senaraikanlah. Okey, ini kaedah yang biasa kita guna. Kaedah nombor dua, kita boleh guna gambar rajah pokok. Okey, dan kaedah ketiga, kita boleh guna kaedah jadual. Okey, kaedah jadual. Sambil awak fikir jawapan tu, saya bagi hint sikit. Gambar rajah pokok maksudnya apa? Kita buatlah ni dulu. Shilling dulu. Okey, lepas dapat angka ataupun gambar, lepas tu kita lambung pula kita punya apa benda namanya dadu. Okey, itu ialah kaedah gambar rajah pokok. Kalau tak nak lambung shilling dulu, nak lambung dadu dulu, boleh. Dadu dulu. Okey, 6. Lepas tu kalau dapat nombor 1, lambung shilling. Dapat nombor 2, lambung shilling. Dan kita tuliskan dia punya outcome-nya. Itu ialah gambar rajah pokok. Okey, kalau pakai jadual, pakai jadual apa cerita pula pakai jadual kan? Pakai jadual maksudnya macam ni. Kita buat satu jadual. Jadual kita ada sini ialah shilling. Jadi ada gambar dengan angka. Sini ialah dadu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Macam tu. Kita isilah dia punya konten dalam tu. Dah siap bagi jawapan dah pun. Bila dah cerita semua cara-cara tu. Senaraikan maksudnya. Tak nampak slide? Tak nampak. Baik. Saya dah share kan? Kejap saya share balik Kenapa tak nampak? Saya share balik. Oh, saya duk cerita seorang-seorang lah ni. Ada tak? Ada. Okey. So, nak pakai pokok boleh, nak pakai jadual boleh. Pakailah mana-mana satu. Dan kita senaraikan kita punya setiap satunya. Okey, kita senaraikan kita punya outcome. Kita tengok, cuba senaraikan cuba senaraikan. Ini kita dah buat homework dah ni hari ni tak ada homework. Selalunya kita tak payah buat homework lah, kita buat hari ni. Lepas tu you buat terus. Ni ada Rana jawab 6 permukaan dadu sama besar. Okey. Okey, kita tunggu jawapan Kita tunggu jawapan dadu dan kita tunggu jawapan dadu dan dek shilling. Apa outcome dia? Okey, cara pun saya dah tunjuk. Daripada banyak-banyak cara tu, saya suka jadual lah sebenarnya. Pokok saya tak suka sangat sebab nak lukis cabang banyak-banyak tu macam tak cantik. Tapi cabang 6 okey lagi. Bayangkan lambung 2 dadu. 6 kali 6, 36 cabang dia. Besar benar pokoknya. Saya tak suka sangat. Saya suka pakai jadual. Tapi kalau soalan suruh pakai pokok, kita kena pakai pokok lah Kita tak boleh engkar perintah Macam kita sekarang perintah berkurung, kita berkurung lah di rumah. Tak payah pergi mana-mana. Kita jangan engkar perintah. Okey, kita tengok dah ada jawapan ke? Dah ada jawapan ke? Mana belum. Ini nombor 1, nombor 2 tadi. Okey, ingatkan Edina punya dah ada. Alamak, saya punya internet tiba-tiba macam slow sikit. Okey, sedang. Okey, dah ada jawapan sikit dah dekat Sofia ni. Sofia ni tadi kenapa saya tak sebut nama Okey, ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Sofia dah ada jawapan dah. Okey, Sofia dah ada jawapan. Okey, Syarafana tengah lukis jadual. Kita tunggu masukkan. Mana lagi? Idina pun dah ada jawapan. Okey, Idina lupa tutup braces, Idina.
Idina lupa tutup braces. Jangan lupa. Itu ialah cara penulisan yang betul. KSSM ni kita tekankan konsep yang betul. Okey, kita tekankan konsep yang betul. Kita takut bila ada tertinggal tu, tertinggal juga markahnya nanti. Okey, tertinggal juga markahnya nanti. Okey, so kita buat ikut konsep yang betul. Okey, ni tak nampak lagi jawapan. Baru nampak jawapan. Akif dah ada jawapan. Okey, 1A. Ikut je lah kan. 1A, 1G, 2A, 2G, 3A, 3G kan. Ikut cara mana yang anda selesa nak susun. Okey, yang ini belum ni yang tadi. Ainul dah tak jawab ke? Ainul dah tak ada dalam kelas ke? Okey. Ni Nasyif punya baru keluar dekat saya, Nasyif. Lelaki, perempuan, lelaki. Lambat keluarnya. Okey, dah soalan ketiga baru dia keluar jawapan soalan kedua. Agaknya soalan ketiga nanti keluar waktu soalan keempat saya soal nanti. Ada ke soalan keempat? Okey. Kita bagi masa untuk kawan-kawan jawab kejap Kita bagi masa kawan-kawan nak tuliskan jawapan Okey, ni Yasmin on the way kot. Baru 4 ada di situ. You boleh semak kan? Dadu ada berapa outcome, Shilling ada berapa outcome. So bila kita darabkan sepatutnya ada berapa outcome. Boleh kira kan di situ? Kepala ekor. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kepala ekor. Kita bagi masa 2 minit lah untuk kawan melengkapkan. Semua dah ada ke? Okey, semua dah ada jawapan? Okey, Syarafana dah siap. Okey, Syarafana, sebenarnya saya nak tekankan, kita boleh tulis cara jadual, tetapi pada final answer tu, kita masih kena salin balik. Okey, kita masih kena salin balik. Yang ni saya tanya pada cikgu-cikgu yang memeriksa matematik. Okey, peringkat SPM lah of course kan. Saya pernah tanya boleh tak kita jawab dalam bentuk jadual. Dia kata tak boleh. Kalau nak jawab, kita mesti jawab dalam braces. So kamu take note juga So apa-apa yang saya dah tanya, kamu tolong take note. Saya akan maklumkan lah benda yang saya tahu. Okey, saya maklumkan, kamu take note Okey, okey lah tu, semua dah ada dah tu. Saya tengok jawapan Nasyif keluar tak? Dah blank balik Nasyif punya ni. Okey, kita tunggu sekejap lagi, ada lagi kot. Farah punya ni dah siap ke belum? Farah baru kepala belum ekor tak? Buntu jap. Okey. Farah boleh refer kawan-kawan punya. Kita refer siapa punya ni? Kita refer ni Idina punya. Farah boleh tengok Idina punya. Dia ada dadu, shilling, macam tu. Okey, ada gambar angka. Gambar angka 1 angka, 2 angka, 3 angka macam tu. Boleh Farah? Kita tengok Idina punya kenapa kita nak buat aktiviti live macam ni? Supaya kita nampak siapa faham, siapa tak faham. Kemudian kita boleh share jawapan kawan-kawan. Dan kita dah siap lah latihan hari ni.
Kerja pun senang. Kita dah buat dah semua dalam kelas. Okay. PBD pun settle. Homework pun settle. Okay. So, saya kena clearkan yang ni. Saya bersihkan dahulu. Dan kita tengok jawapan. Okay. So, jawapan siapa betul bolehlah tepuk tangan. Okay. Jawapan siapa betul bolehlah tepuk tangan. Majoritinya yang buat adalah betul. Saya nak tahu Tengku Aisyah ni ada di mana sekarang? Ada dalam kelas ke tak? Tengku Aisyah? Ada cikgu. Ada whiteboard tu macam Nasyif juga ke? Tak, saya terpadam. Oh, terpadam. Nasyif jawapan dah ada. Okey, jawapan Nasyif dah ada. Terpadam Danish ni ada dalam kelas ke tak? Ada. Mana jawapan? Tak tahu, tak keluar lagi. Tak keluar lagi? Sebab dekat Danish punya gambar ni, ikon dia macam dah keluar, dah left gitu. Nampak tak dia potong orang tu. Awak dalam whiteboard lagi ke tak? Macam Atikah Hidayah ni ada dalam kelas lagi ke tak? Amira ni dalam 4. Amira ni tak ada line ke macam mana? Ni Amira ada 2 orang Satu dengan H, satu yang tak ada H Betul ke? Seorang Amira Shazliana. Lepas tu seorang lagi. Ada 2 ke Amira? Satu Nur Amira. Yang ada H ni Nur Amira lah kot. Amira ada Amira? Tak ada respon dah. Okay. Next. Kita pergi next. Okay, jawapan dah ada dah semua. Okay, yang ini pula. Yang ini pula. Tengok ada gambar otak dekat soalan tu. Ada gambar otak ni. Maksudnya aras tinggi ni soalannya. Siapa boleh jawab pandai ni? Aras tinggi ni. Aras tinggi. So Azhar. Kaimeng. Main 5 set badminton. Menang 3 set adalah pemenang. Okey, Azhar, Kaimeng main badminton 5 set. Siapa yang main 3 set, pemain yang berjaya memenangi 3 set ialah pemenang. Jadi kita nak senaraikan ruang sampel. Jadi kita guna AK macam tu lah ya. Kita guna AK macam tu. Contohlah kan. Apa maksud A. Maksudnya Azhar menang. Macam tu. Okay, Azhar menang. So, maksimum 5 set Maksimum 5 set. Boleh jadi 3 set je dah menang semua kan. Itu contoh. Tu satu outcome lah saya dah tulis. Maksudnya kali pertama pun Azhar menang. Kali kedua pun Azhar menang. Kali ketiga pun Azhar menang. So, tak perlu main set keempat. Of course lah tak payah main set ke 5. Kalau Azhar ada macam tu, Kaiming pun ada lah. Itu yang 3 set. Mungkin juga dia main 4 set. Mungkin juga dia main 5 set. Tuliskan outcome-nya sekarang. Kita tengok siapa paling pantas. Ini kita belum kira kebarangkalian kita baru senaraikan ruang sampel. Kita baru belajar macam mana nak senaraikan ruang sampel bagi 2 peristiwa yang bergabung. Lepas ni dah sudah pandai senaraikan, hari ni kita senaraikan je lah. Okey, lepas dah pandai senaraikan, kita akan cari kebarangkalian. Okey, kita akan guna apa yang kita dah belajar hari ni dan apa yang kita dah praktis ni. Kita sedang praktis Kita guna A untuk Azhar, K untuk Kaiming. Okey, A untuk Azhar, K untuk Kaiming. Dah ada ke? Farah dah mula. Dah ada A maksudnya apa? Masuk dalam bracket. Masuk dalam bracket Farah. Okey, masuk dalam bracket.
Oh, dia tak pakai bracket lah. Tak apalah Farah, dia tak pakai bracket. Kita pun tak payah pakai bracket lah. Dia pun tak pakai bracket. Biar Farah, sorry. Dia pun tak pakai bracket. Okay, saya dah check tadi. Dia pun tak pakai bracket. So, kita pun tak payah pakai bracket lah. Kita pun pakai AAA, comma, KKK gitu je lah ya. Farah maaf Idina dah siap kot. Idina dah nak siap ke tu? Kalau main 3 set ada AAA, KKK. Kalau main 4 set ada AAKA, AKAA, KAAA. Itu kalau Azhar yang menang. Kalau Kaiming yang menang ada KKAK, KAKK. Lepas tu AKKK. Itu kalau ni. Kalau main 5 set, Azhar menang. KAKAA. Itu kalau Azhar menang belum set lagi tu yang 5 set tu kan. Banyak lagi tu. Okey, kita tunggu jawapan. Tengok Farah dah ada AAKA, AKAA. Kita buat 3 set. Lepas tu kita buat main 4 set. Lepas tu kita buat main 5 set. Okey. NSB, SUA, SD tu apa Farah? Okey. Fatih ni dah keluar dah kot. Dah terpangkah dah ni orangnya. Okey, ni Arif punya. Ada AAA, KKK. Okey, dalam proses memikirkan jawapan. Banyak dah Arif punya ni. Akif punya belum nampak jawapan. Ainul pun belum. Takat ni yang ada jawapan Farah, Irdina, Sofia sahaja. Aisyah tengah tulis ada baru nampak sikit. Baru keluar sikit. Okey, Aisyah punya baru keluar sikit. Sofia. Sofia dah siap ke tu? Banyak dah tu. Kakak, macam mana nak baca tu? Nanti awak semak tau. Okey, nanti awak semak dengan jawapan. Nanti saya tunjuk jawapan. Awak cek semua dah ada ke ni? Semua dah ada ke ni? Berapa tu outcome-nya? Tuliskan. Sofia tolong kira ada berapa outcome. Nanti senang kita nak compare jawapan. Okey, ada berapa outcome di situ. Kita nak tengok sama tak dengan Idina punya bilangan dia. Cuba cekkan bilangan dia. Okey, ni Dini punya. Pening nak menulisnya kan, panjangnya. Banyaknya. Okey. Yang lain semua dah stop dah. Tak nampak jawapan orang lain. Okey, kita bagi masa seminit lagi. Lepas seminit lagi kita kita cek jawapan kita cek jawapan. Okey. Ada 20 ada 20. Idina kata ada 20. Kita cek betul tak orang lain pun 20 ke? Dini dah kira ke? Arif dah kira ke? Farah dah kira ke? Noha dah kira ke? Betul ke 20? Sofia kira tak? Betul tak 20? Berbelik dah kakak-kakak. Sofia 19 je. Betul ke? Sofia 19, Idina 20? Mana satu yang cicir? Nasyif punya dah ada dah ni. Nasyif punya ada berapa Nasyif? Hilang lagi. Dekat awak ada lagi kan? Ada. Tak apa. Nanti dia masuk lah tu. Tapi ada berapa tu? Ada 20 ke? Idina kata 20. Sofia kata 19. Kira-kira. Noha kata 20. Okey. Sofia. Kira-kira. Sofia kena check ni Sofia. Noha kata 20. Idina kata 20. Sofia punya ada 19. Farah pun dah siap listing dah tu. Dini pun dah siap listing dah tu.
Arif pun dah siap listing. Ainul pun dah. Tolong kira yang dah. Ainul Ada pun 20, kata teacher. 20. Sofia? Ada 20 teacher. Nasib pun kata 20. Nanti Sofia kena check. Apa yang terhilang tu. Okey, Rana dah siap ke belum tu Rana? Jom kita check jawapan Kita check jawapan. Awak tik satu-satu dekat awak punya tu. Tengok ada tercicir yang mana satu. Pening soalan ni Kan ada otak kat situ tu. Tu. 20. Ya, 20. Kakak akak. Bacalah, check lah satu-satu. Okey, check lah satu-satu. So, saya assume anda dah faham. Okey, saya assume anda dah faham. Cuma mungkin bila listing tu macam pening sikit nak listing banyak-banyak Okey, pening sikit nak listing. Jadi, tak apalah. Tak payah pening-pening. Nanti kita check balik je. Okey, kita check balik. Kita tengok. Sofia dah jumpa. Sofia dah jumpa dah 20. Ke salah kira? Salah kira ke apa? Sofia salah kira ke? Okey, saya rasa mungkin Sofia tersalah kira listing dia betul. Okey, listing dia betul. So kita pergi ke next one. Next one kita nak belajar apa ni? Tadi dah ada dalam tu. Apa maksud peristiwa bersandar? Apa maksud peristiwa tak bersandar? Okey, sekarang ni saya nak tahu kerusi awak. Kerusi awak. Awak duduk kerusi yang tak sandar. Tegak ni dia duduk ni. Dia tak bersandar pada kerusi. Siapa punya kerusi bersandar sekarang? Ada kerusi bersandar? Angkat tangan. Kita tengok kerusi siapa bersandar. Tu yang ada bersandar. So, awak faham maksud bersandar? Bersandar maksudnya awak bergantung kepada kerusi tu untuk menegakkan badan awak. Awak bergantung pada kerusi. Macam Nasyif, dia tak bersandar. Dia straight je. Dia bergantung kepada diri sendiri. Baring. Janganlah baring waktu belajar. Aduh, baring pula dia. Elok-elok saya kata dia duduk straight. Dia badan dia tak bersandar pada apa-apa. Tiba-tiba dia kata dia baring. Okey, so itulah maksud bersandar dengan tak bersandar. Seiring dengan dia punya perkataan tu, dengan keadaan kita sekarang. Okey, so macam mana kita nak bezakan dia? So kita ambil aktiviti macam ni lah. Okey, kita ambil aktiviti macam ni. Kalau kita ada satu kotak P ni kan. Okey, kotak P ni ada huruf-huruf ruang ni. Okey, ini macam yang kita punya duit shilling tadilah, cuma kita pakai huruf-huruf ni. So kalau dua keping kad dipilih tanpa pemulangan. Okey, apa maksud tanpa pemulangan? Tak letak balik. Okey, tak letak balik. Jadi, kalau katakan peristiwa A ialah pilih kad pertama. Okey, lepas tu peristiwa B ialah pilih kad kedua. Okey, awak rasa yang B ni bersandar ke tak bersandar? B ni bersandar ke tak bersandar? Siapa kata tak? Siapa kata bersandar? Tanpa pemulangan. Kita suruh yang kata ya angkat tangan dulu. Siapa kata ya bersandar? Angkat tangan. Yang bersandar angkat tangan. Siapa je yang angkat tangan? Nasyif je. 3 orang. Okey. Bersandar. Okey, turun tangan. Turun tangan. Siapa kata tak bersandar? Nasyif lagi. Awak ni bersandar ke tak bersandar? Okey, boleh tak bagi tahu saya yang kata bersandar tu bagi saya wakil untuk bagi tahu kenapa anda kata bersandar. Lepas tu yang tak bersandar tu bagi wakil tolong bagi tahu kenapa tak bersandar. Okey, wakil yang bersandar dulu. Siapa nak tolong beritahu kenapa anda kata dia bersandar? Kenapa? Tak pulang. Macam mana tu? You bayangkan saya dah ambil kad pertama. Katakanlah kad pertama saya R. Okey, dah tak adalah R. Sebab saya tak pulang kan? Dah tak ada dah R. Okey, sekarang bila saya pilih kad kedua. Ruang sampel saya sama tak? Ruang sampel saya sama tak?
Dah tak sama. Dah berbeza kan? So dia bergantung kepada aktiviti yang pertama ni, betul tak? Betul. Betul. So kalau kita pulang. Kalau kita pulang, kita ambil, kita tengok, kita pulang. Ambil, tengok, pulang. Jadi bilangan ruang sampel, okey, bilangan ruang sampel untuk A adalah R, U, A, N, G. Bilangan ruang sampel untuk B juga adalah R, U, A, N, G. So dalam kes ini dia tak bersandar. Faham tak? Faham tak? Ada apa tu? Angkat tangan apa? Apa tu? Okey. So kalau kita pulangkan, dia jadi tak bersandar. Okey, kalau kita tiada pemulangan, maka dia punya ruang sampel akan berubah, dia punya kebarangkalian akan berubah. Jadi kita boleh nampak di situ bersandar dengan tak bersandar. Jelas ke tidak? Boleh tulis di ruangan chat tu. Jelas ke tidak? Jelas macam mana nak bezakan antara bersandar dengan tak bersandar? Jelas Okey. Apa? Tak jelas ke? Farah tak jelas Farah tak jelas Farah tak jelas. Okey. Farah tengok Okey, Farah tengok kita cerita kes dengan pemulangan. Okey, ini dengan pemulangan. Okey, dalam kes ini katakan saya nak pilih huruf konsonan je. Okey, saya pilih huruf konsonan je. Okey, dengan pemulangan pada peristiwa A, konsonan saya ada R, N, G. Maksudnya saya punya kebarangkalian untuk dapat R, N, G adalah 3 daripada 5. Okey, adalah 3 daripada 5. So dalam kes B ni juga saya ada R, N, G juga kan? Maksudnya dalam B ni saya punya kebarangkalian dapat R, N, G iaitu konsonan adalah juga 3/5. Tetapi kalau dalam kes tanpa pemulangan, contoh tanpa pemulangan. Apa maksud tanpa pemulangan? Dalam peristiwa A saya ada R, U, A, N, G. Jadi sekarang kebarangkalian dapat konsonan ialah 3/5. Katakan saya dah ambil dah si R ni. Saya dah ambil si R ni. Jadi dekat peristiwa B ada lagi tak R? Ada lagi tak R? Tak ada. Tak ada dah, tinggal U, A, N, G. So sekarang dia punya kebarangkalian konsonan tinggal berapa? Berapa? Konsonan yang mana? Inilah konsonan kan? 2. Konsonan ada berapa? Konsonan 2. 2 daripada 4. Okey, you nampak tak dia punya kebarangkalian dah berubah? Kebarangkalian konsonan dalam peristiwa A dengan peristiwa B ni dah berubah. Tapi kalau dengan pemulangan, dia punya kebarangkalian adalah sama. Okey tak Farah? Farah nampak tak beza dia? Dengan pemulangan ataupun dengan tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan. Okey, ataupun saya ambil peristiwa yang senang sikit lah. Kita kata peristiwa hujan. Okey, kita kata peristiwa A. A ialah, kita tak payahlah jadual tu. Okey, A ialah peristiwa hari ini hujan. Okey, saya nak tahu A ni peristiwa bersandar ke tak bersandar? Peristiwa A ni bersandar ke tak bersandar? Adakah dia bersandar pada hari semalam? Kalau semalam hujan, hari ni mesti hujan ke? Tak. So tak bersandar. Dia tak bersandar. Okey? Ataupun kita kata A ialah peristiwa, kita kata B lah pula kan? Kita kata B. B peristiwa tidak hadir ke sekolah. Okey. Bersandar ke tak bersandar? Kalau semalam tak hadir, adakah hari ni mesti tak hadir juga? Tak. Tak? Itu ialah yang tidak
bersandar. Okey? So kalau dia tak efek dari sebelumnya, dia tak ada efek dari kejadian sebelumnya, itu kita kata tak bersandar. Kalau dia ada efek dari sebelumnya, kita kata dia bersandar. Macam kes ini kan, macam kes ini. Yang ni. B ni ada efek tak daripada A? Yang dengan pemulangan ni. B dipengaruhi oleh A tak? Yang mana biru ni, yang biru ni. Adakah peristiwa B dipengaruhi oleh peristiwa A? Adakah peristiwa B dipengaruhi oleh peristiwa A? Ya atau tidak? Jawapan? Yang berwarna biru ni, adakah peristiwa B dipengaruhi oleh peristiwa A? Tidak, dia tak dipengaruhi. Mana kita tahu dia tak dipengaruhi? Mana kita tahu dia tidak dipengaruhi? Kita tengoklah ruang sampel dia sama ke tak sama. Okey, kita tengok ruang sampel yang warna biru ni. Ruang sampel A dengan ruang sampel B sama tak? Ruang sampel A dengan B sama kan? Okey. So ruang sampelnya sama. Dekat yang warna biru ni, ruang sampelnya ialah RUANG. Dekat yang B ni pun RUANG. Jadi ruang sampel peristiwa B dengan ruang sampel peristiwa A adalah ruang sampel yang sama. Maksudnya dia tidak bersandar. Kalau yang hijau ni. Awak nampak ruang sampel dia sama ke tak sama? Tak. Yang hijau tak sama kan? Dekat yang hijau ni, yang warna hijau ni, dia punya ruang sampel tak sama. Untuk peristiwa A lain, untuk peristiwa B dia dah jadi lain. So dia bersandar, dia bergantung pada peristiwa yang pertama tu. Okey, dia bergantung kepada peristiwa yang pertama. So itu ialah peristiwa bersandar dengan peristiwa tak bersandar. So aktiviti tu boleh buat kemudian. Okey, aktiviti tu boleh buat kemudian. Saya skip aktiviti Okey, kita tengok yang ini. Kita tengok contoh 2 ni tau. Okey, contoh 2 ni dia tanya, peristiwa ni bersandar ke tak bersandar? Okey, bersandar ke tak bersandar? Berikan justifikasi. Alasan lah alasan anda. Okey, yang pertama. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila shilling adil di lambung. Okey, maksudnya peristiwa AA, angka-angka, bersandar ke tak bersandar? Peristiwa kedua dengan pertama tu bersandar ke tak bersandar? Tak. Tak bersandar. Jawapannya tak. Kenapa tak? Sebab kebarangkalian Sebab sama. angka dalam sebutan. Sebab kebarangkalian dia sama kan? Kebarangkalian kali pertama dengan kebarangkalian kali kedua adalah sama. Okey? Peristiwa kali pertama. Kebarangkalian dapat angka PA lah kan? Ialah separuh. Lambung kali kedua? Kebarangkaliannya masih 1/2. So dia tidak bersandar. Okey, nampak tak? Okey, lepas tu ni. Mendapat angka. Lepas tu dapat nombor 4. Dapat angka, lepas tu dapat nombor 4. Bersandar ke tak bersandar? Fikir dulu. Bersandar ke tak bersandar? Bersandar tak? Bersandar tak? Belum fikir. Shilling akan mempengaruhi dadu tak? Tak. Tak kan? Shilling lah. Dadu lah, betul tak? Kalau shilling dapat angka, dadu mesti dapat 6 ke? Tak. Kalau shilling dapat gambar, dadu mesti dapat 1 ke? Tak. Dia tak kata ada kan? So bersandar ke tak bersandar? Tak. Tak bersandar lah. Tak bersandar. Okey, dia tak kacau each other. Dia tak efek kepada each other. Kita tengok C pula. Dia nak ambil 2 batang pen. Okey. Yang sama warna. Apabila ada 2 pen dikeluarkan satu demi satu yang mengandungi 3 pen merah, 2 pen biru,
tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan. Okey, maksudnya mula-mula ada 2 pen biru, ada 3 pen merah. Okey, 2 pen biru, 3 pen merah. Ini kali pertama. Bila kali kedua sama tak saya punya bilangan pen biru dengan pen merah? Tak. Dah berbeza lah. Mungkin tinggal 1 biru, 3 merah. Atau mungkin tinggal 2 biru, 2 merah. Betul tak? So, dia punya ruang sampel ni dah Bersandar. So, bersandar. Okey, dia adalah bersandar. Okey, kita tengok. Mendapat 2 keping kad berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawat dari label baik dengan pemulangan. Dengan pemulangan. Tadi tanpa pemulangan. Sekarang dengan pemulangan. So, dia bersandar ke tak bersandar? Tak bersandar. Yes, dia tidak bersandar. Saya nak tahu semua faham ke dengan keempat-empat contoh ini? Faham tak dengan keempat-empat contoh ini? Faham okey. Saya harap semua faham Kalau ada yang tak faham, silalah maklumkan. Okey, sila maklumkan. Jadi, kita tengok betul ke jawapan kita bincang ni? Syok-syok je jawab kan. Ini tak, ini bersandar, ini tak. Okey. So tu ayat dia, buatlah ayat sendiri kebarangkaliannya tidak dipengaruhi, tidak dipengaruhi. Macam tu lah keyword dia, pengaruhi ke tidak dipengaruhi. Macam tu. Alright, kita tengok. Kita tengok yang ni kita tengok yang ni. Okey. Kita ada jarum putaran roda bertuah. Tak ada pula roda bertuah saya apa yang macam Wheel of Fortune tu kan. Dah lama tak tengok Wheel of Fortune. Saya tak tahu awak pernah tengok ke tak. Okey, ada jarum tu kan macam tu kan. Tapi awak pernah lah main game macam ni kot dekat pasar raya ke. Kadang-kadang ada cabutan bertuah kan. So kita pun putar. Lepas tu dia pergi ke hadiah mana-mana kan. Okey, jarum ni berputar pada sektor yang sama 2 kali berturut-turut. Bersandar ke tak bersandar? Bersandar Tak ke bersandar. tak bersandar? Ya, tak bersandar. Betul ke tak bersandar? Betul ke tak bersandar? Betul ke? Semua setuju ke tak bersandar? Tak bersandar lah kan? Setuju. Result dia sebelum dan selepas adalah sama. Okey. Soalan kedua. Pilihan 2 murid lelaki dari sekumpulan yang terdiri daripada 10 orang murid bla secara rawak. Pilih 2 orang murid lelaki. Bersandar atau tak bersandar? Bersandar. Bersandar? Mana tahu bersandar Jawapan. Dia punya ruang sampel dah berbeza kan? Dia tak sebut pun mana ada. Tak sebut pun tanpa pemulangan ke dengan pemulangan ke. Habis mana awak tahu tanpa ke dengan? Saya tak petikai jawapan awak. Cuma saya nak highlight sikit. Kenapa Kenapa? Tadi kita pakai perkataan ada pulang, tak ada pulang. Ayat ni tak ada pun sebut. Macam mana nak tahu jawapan? Mana awak tahu pulang ke tak pulang? Susah nak jawab. Susah nak jawab ke? No Pulang. explain. Cannot explain. Logik akal lah kan. Dah ambil nasyif, takkan ada lagi nasyif dalam tu kot. Betul tak? Kau kembar ke? Betul. Kalau kembar pun nasyif 2 kan? Dia takkan nasyif juga. Betul? Betul tak? Kalau 2 orang itu ialah Arif. Katakan the first one tu Arif. Dalam ruang sampel tu ada Arif lagi ke? Tak ada. Ada. Jadi ruang sampel dah berubah. Ini ialah contoh yang tak ada pun ayat pulang tak pulang, tapi logik akal lah. Orang tu dah tak ada dalam kumpulan tu. Kita dah keluarkan. Saya harap semua jelas Okey, nombor 3. Menjawab 3 soalan objektif yang ada 4 pilihan jawapan A, B, C, D. Lepas tu ada efek tak? Ada bersandar ke tak bersandar?
Macam mana bersandar tak bersandar tu? Kalau soalan satu salah, soalan kedua macam mana? Tak bersandar. Tak bersandar kan? Soalan satu salah, tak semestinya soalan kedua salah. Boleh, betul kan? Kita cerita 2 soalan cukup lah. Tak payahlah cerita soalan ketiga kan? Okey. Nombor 4. Kotak P ada 2 keping kad warna merah, 3 keping kad warna hitam. Okey, 2 keping kad merah, 2 merah, 2 merah. Kemudian ada 3 hitam. Okey, lepas tu kotak Q pula. Oh, banyak masalah dia. Banyak cekadap lah Q pula. Okey, Q ada 5 merah. Lepas tu ada 6 hijau. Okey. So dia kata ambil satu dari kotak P. Lepas tu masuk dalam kotak Q. Lepas tu pilih pula dari kotak Q. Bersandar ke tak bersandar? Bersandar. Bersandar. Sebab apa bersandar? Sebab Sebab apa yang awak ambil dalam P akan menentukan apa yang ada dalam Q selepas itu. Betul? betul. Itu sebab dia. So kalau tadi dari kotak P dapat merah, maka merah dalam kotak Q akan bertambah. Tapi kalau dapat hitam daripada kotak P, maka akan adalah hitam dalam kotak Q. Okey, seterusnya. Vincent dan Bajat menduduki ujian sejarah. Lulus. Bersandar ke tak bersandar? Kalau Vincent lulus, Bajat lulus ke? Tak. Tak bersandar. Result Bajat mempengaruhi result Vincent ke? Dia akan mempengaruhi sekiranya dia tiru. Itu je lah. Okey, tapi ini bukan kes tiru lah kan? So dia tidak bersandar. Okey, bersandar, tak bersandar, bersandar, tak bersandar, bersandar, tak bersandar. Okey, dah siap dah. Ada masalah tak? Dah 2 aktiviti dah ni. Harap jelas kan bersandar dengan tak bersandar. Okey, bersandar dengan tak bersandar. Okey, kita tengok ada apa lagi lepas tu. Okey, lepas tu kita nak menentusahkan konjektur rumus. Okey, tak payahlah. Okey, kita tak payah sampai ke rumus ya. Kita tak payah sampai ke rumus. Saya akan stopkan recording dahulu.